Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ilham Center baru keluarkan ramalan mereka yang besok tidak ada satu gabungan yang akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Pakatan dijangka akan menang 80 lebih kerusi sahaja, tak sampai 90. Dan Barisan Nasional sekali dengan Perikatan Nasional combine tidak akan menang 80 kerusi pun. Pakatan akan menang 10 kerusi lebih dari Perikatan dan Barisan combine. Dan sekiranya Pakatan membentuk kerajaan unity government atau kerajaan perpaduan bersama Sabah ataupun Sarawak, pun tak boleh bentuk kerajaan. Pakatan kena bentuk kerajaan bersama Sabah dan Sarawak sekali. Dan sekira Perikatan dan Barisan nak bentuk satu unity government atau kerajaan perpaduan pun tak cukup kerusi. Mereka kena tarik masuk Sabah dan juga Sarawak sekali. Sabah or Sarawak cannot. Must be both Sabah and Sarawak. So the situation very interesting. Malam besok tidak ada winner. Tidak ada sesiapa yang akan menang. Dan mereka terpaksa berunding sesama musuh politik. They need to negotiate with their political enemies untuk bentuk satu kerajaan. Dan ini tidak mudah. Oleh kerana banyak isu yang perlu dirunding dan perlu dipersetujui, iaitu siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi Timbalan Perdana Menteri, ada ke 3 Timbalan Perdana Menteri, dari mana 3 Timbalan Perdana Menteri, jawatan Menteri Kabinet, siapa jadi Menteri Kewangan, siapa jadi Menteri ini, Menteri itu. So, perundingan ni ataupun the negotiation for position atau jawatan akan mengambil masa yang lama. Tak boleh nak selesai dalam sehari ataupun 2 hari sekalipun. Dan biasanya rundingan sebelum pilihan raya untuk satu gabungan nak pakat untuk menghadapi pilihan raya mengambil masa berbulan-bulan. Itu pun akhirnya banyak tak selesai. Kadang-kadang selepas setuju berlaku juga pertandingan 3 penjuru kerana 2 parti berebut kerusi yang sama. So it's going to be very difficult, no winner. Dan diorang punya perbezaan kerusi itu boleh dikatakan almost balance. Perikatan dan Barisan combine kurang sikit dari Pakatan Harapan. And mereka perlu maknanya lebih dari 2 gabungan. Dia orang tak boleh maknanya this gabungan buat kerjasama atau bentuk kerajaan dengan satu lagi gabungan. Misalan UMNO akan menang dalam Barisan akan menang dalam 50 kerusi banding dengan 80 lebih. Sekiranya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional setuju membentuk kerajaan bersama, iaitu unity government, kerajaan perpaduan, boleh. Oleh kerana mereka boleh tinggalkan Perikatan dan Barisan Nasional sahaja bersama Pakatan, dan mungkin Sarawak sekali masuk. They have enough seats to form the government. Dan katalah 86 campur 51, so they get 130. Kira okey lah, majority itu boleh dikatakan selamatlah, safe majority. Tapi hari ini Wan Agil Wan Hassan telah mengeluarkan kenyataan dan beritahu kata Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim tidak ada satu persetujuan atau pakatan. There is no secret deal between Zaid Hamidi and Anwar Ibrahim. So ini pun telah diucap oleh kenyataan ini telah dikeluarkan oleh Tok Mat, Ismail Sabri
Dan hari ini Wan Hassan juga telah berkata there is no deal between Anwar and Zahid Hamidi. Jadi sekira betul tidak ada deal di antara Anwar dan Zahid Hamidi, maka it's impossible for Barisan and Pakatan untuk bentuk satu kerajaan bersama ataupun unity government. Walaupun 50 lebih kerusi Barisan dengan 80 lebih kerusi Pakatan tu cukup untuk nak bentuk kerajaan. They can get more than 130 seats, mungkin 135, 135 kerusi. Dan kalau mereka tarik masuk katalah 18 kerusi dari Sarawak, dia orang boleh dapat 2/3 majoriti. Bukan saja majoriti besar, tapi majoriti 2/3 with Sarawak. Without Sarawak tak dapat 2/3. Jadi Sarawak mungkin akan join sekira kerajaan yang dibentuk ni ada satu majoriti yang selamat. Boleh katakan impressive majority. Sarawak join untuk membuat majoriti itu jadi 2/3. That is possible. Tapi selepas kenyataan beberapa pemimpin, termasuk hari ini dan sebelum ni, Tok Mat dan Ismail Sabri pun berkata there be no pakatan between Barisan and Pakatan, maka adakah mereka berani buat U-turn? Sebab kalau ikut apa Lokman pun dah cakap sebelum ni, Barisan dan UMNO rela duduk sebagai pembangkang as the opposition rather than buat satu pakatan dengan Pakatan Harapan. Bermaknanya UMNO is prepared to stay in the opposition rather than buat satu unity government dengan Pakatan. Kalau betul lah apa yang dikata oleh ramai pemimpin-pemimpin UMNO termasuk hari ini, bermaknanya Barisan dengan 51 kerusi dan sekira mereka tidak mau bekerjasama dengan Perikatan macam mereka dok cakap beberapa bulan ini, maka tidak ada cara Barisan boleh bentuk kerajaan. Barisan akan terpaksa duduk di dalam pembangkang bersama Perikatan lah. Perikatan pun duduk dalam pembangkang. Barisan pun duduk dalam pembangkang, 2. Dan Pakatan Harapan akan bentuk kerajaan, tetapi dengan Sabah dan Sarawak sekali. Tanpa Sabah dan Sarawak pun tak boleh. So it's going to be very interesting sebab Perikatan dah keluar kenyataan. Mata dia kata kalau mereka terpaksa jadi pembangkang pun dia orang sanggup daripada nak buat satu deal dengan musuh politik mereka. Barisan pun has said the same thing banyak kali oleh ramai orang yang Barisan rela duduk dalam pembangkang daripada membuat pakatan dengan musuh politik mereka. So we might have a situation where the government will be pakatan bersama Sabah dan Sarawak, and pembangkang akan dipecah dua di antara Barisan dan Perikatan. Both will be in the opposition. So kita akan tengok besok, dan saya rasa by lunchtime besok lah, tengah hari besok, even sebelum pengundian tamat, sebelum mereka boleh kira undi, mereka akan tahu already. They can already tell siapa menang, siapa kalah. Dan negotiation tu akan bermula petang besok, after lunch, dengan mereka anticipate atau mengetahui result yang akan diumum pada malam besok tu. But yalah, oleh kerana banyak orang telah berkata begini, berkata begitu, it becomes very difficult now to do a U-turn without losing face, without looking stupid. Tapi ialah orang politik ni, losing face and looking stupid tidak menjadi satu masalah asalkan mereka boleh berkuasa. Now, Muhyiddin has been hit very bad with the latest pendedahan revelation yang dia orang spin kata Muhyiddin ni membangkitkan isu agama ataupun membangkitkan semangat anti-Kristian. Tapi Anwar Ibrahim juga ada video dia yang dia
menunjukkan yang dia ni kompromi prinsip dia dengan membuat deal dengan kuasa asing. Anwar is working with Americans, with the West, to come into power. Bermaknanya, sekira Anwar jadi Perdana Menteri, banyak dasar-dasar baru akan dikeluarkan yang menguntungkan Barat. And pun ada video. Jadi video Muhyiddin yang dikatakan serang Kristian pun ada. Video Anwar yang menunjukkan yang dia buat satu deal dengan kuasa Barat pun ada. Dan semua ni bukan fake, memang betul. Dan satu lagi video di mana Superman Hugh telah memberitahu audiens Cina dia bahawasanya matlamat pakatan ialah untuk pecahkan orang Melayu, orang Islam, dan telah berjaya. Orang Melayu, orang Islam hari ini sudah pecah 5. Dan Superman Hugh berkata DAP tak boleh bagi orang Melayu bersatu. Sekiranya orang Melayu, orang Islam bersatu, ini akan merugikan kaum Cina. Kaum Cina akan duduk di dalam bahaya. Dan tujuan mereka ialah untuk memecahkan orang Melayu, orang Islam. Dan hari ini orang Melayu, orang Islam sudah pecah dalam 5 grup. Dan oleh kerana orang Melayu, orang Islam lemah, maka DAP boleh bunuh orang Melayu. Ini ada video juga, Superman Hugh. Jadi ialah video Muhyiddin yang dikatakan serang Kristian, video Anwar di mana dia akan buat deal dengan kuasa Barat, dan video Superman Hugh mendedahkan matlamat sebenar DAP untuk pecahkan orang Melayu dan orang Islam, supaya bila orang Melayu, orang Islam pecah, senang mereka bunuh orang Melayu. So all these videos are out there. So akhirnya the bottom line lah, PRU 15 ni akan bergantung kepada isu perkauman dan isu agama. Dan ini normal lah. Bukan di Malaysia sajalah, di merata dunia sama. Tengok di England ni. Sepatutnya Rishi Sunak yang menang pertandingan parti hari itu. Dia yang lebih qualified, lebih layak banding dengan Liz Truss. Tapi mereka masih pilih Liz Truss dan bukan Rishi Sunak. Oleh kerana Liz Truss ni kulit putih, Rishi Sunak ni orang India. Jadi bila saya duduk dalam teksi pun, kadang-kadang ialah driver teksi orang putih tu, saya pun bangkitlah isu ni. Isu pertandingan parti ni. Semua mereka berkata Liz Truss. Rishi Sunak ni tak boleh, India ni. Dia India kaya ni. Dia kaya sebab dia lagi cukai. Dia orang condemn ni Rishi Sunak gila-gila. Dan mereka nak Liz Truss oleh kerana, bukan sebab Liz Truss ni bagus, tapi kerana mereka tak mahu Rishi Sunak, maka dia orang pilih Liz Truss. So, is the colour of the skin yang lebih penting dari kebolehan atau kelayakan. Selepas Liz Truss jadi Perdana Menteri, tak sampai 2 bulan, mereka singkir. Akhirnya, Rishi Sunak juga yang naik jadi Perdana Menteri. Dan hari ini terbukti Rishi Sunak ni memang jauh lebih berkebolehan banding dengan Liz Truss. Dan macam-macam lah dia orang keluar dasar baru dan sebagainya untuk membantu rakyat Britain. Di England ni susah. Semua orang ni susah. Sekarang ni ramai rakyat England, mungkin orang Melayu, orang Malaysia ni susah nak percaya. Ramai rakyat England ni makan sekali sehari dah sekarang. Bukan macam dulu breakfast, lunch, dinner, tak ada. Ramai sekarang makan sekali sehari oleh kerana kos makanan ni dah tinggi gila dah, tinggi sangat dah. And ramai juga sekarang ni pergi ke soup kitchen untuk mendapat makanan free. So they cannot afford to buy food. They go to the soup kitchen. And charity-charity ni yang mengendalikan, those charity running the soup kitchen sekarang ni duduk appeal, minta bantuan
Sebab sekarang ni tak cukup nak bagi orang makan. Orang yang duk mari soup kitchen ni untuk makan dah 3-4 kali berganda banding dengan dulu. Dan saya tahu, saya pun ada kawan tu, dia pun beritahu dia 2 hari sekali dia pergi soup kitchen. Saya pun terkejut lah. Dia nak pergi hari-hari pun dia malu, dia pergi 2 hari sekali. And saya tengok kawan tu pun memanglah kurus pasal tak cukup makan. And this is a real problem di UK ni. And Liz Truss tidak ada idea langsung cara mana nak mengatasi masalah ekonomi UK. Rishi Sunak cubalah dengan dia punya Exchequer, Menteri Kewangan tu untuk nak come up with dasar untuk membantu rakyat England. Tapi it's not easy. Keadaan ni dah tenak sangat. When the situation is so critical, dia punya solution tu tidak senang dan akan mengambil masa yang lama. So this is the situation even di England ni. It's isu warna kulit atau isu agama yang akan menentukan sokongan rakyat. Di Malaysia ni samalah, tak kurang juga. And yelah, kalau nak katakan orang ni atau orang tu main isu perkauman atau main isu agama, yang sebenar semua orang politik sama. Semua orang politik sama. Dan sekiranya isu warna kulit ataupun agama tak penting, sebab apa orang DAP tidak bertanding di misalan Terengganu dan Kelantan? Dan orang PAS misalan tak bertanding di kawasan hardcore China. Di wilayah tu ada 11 kerusi di Kuala Lumpur. Di Pulau Pinang tu, pergilah bertanding di kawasan macam tu. Tak boleh. Kalau orang PAS pergi bertanding misalan di Kuala Lumpur atau di Pulau Pinang, silap-silap bukan saja kalah, hilang deposit juga. Because orang akan mengundi berpandu kepada warna kulit dan berpandu kepada agama. Itu clear. Dan kalau orang semua duk kata no, yang penting ni kebolehan calon tersebut, nonsense. Kebolehan calon di England pun dia orang tak pilih pemimpin bergantung kepada kebolehan, tapi bergantung kepada warna kulit dan agama. Assalamualaikum. Salam sejahtera.